Mengambil kira beberapa data yang telah diterbitkan termasuk perdagangan, pengeluaran dan juga keadaan pasaran buruh yang dikeluarkan pada bulan Januari, kita hendak memahami bagaimanakah kesemua ini membentuk momentum ekonomi pada awal tahun. Kita mempersilakan tetamu kita Abdul Muiz Borhalim merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Muiz. Kalau kita lihat beberapa hari lepas, kita dapat indikator atau petunjuk ekonomi terbaru yang diterbitkan DOSM menunjukkan prestasi pengeluaran industri yang lebih memberangsangkan dengan peningkatan 4.3% pada bulan Januari, iaitu pertumbuhan yang terpantas sejak Mei tahun lalu. Adakah ini selari dengan jangkaan MIDF Research dan para pemerhati di pasaran? Bagaimana? Ya, okey. Terima kasih, Nina. Kalau kita lihat dari segi prestasi pengeluaran yang ditunjukkan oleh IPI, secara umumnya prestasi bulan Januari ini menunjukkan trend yang lebih baik seperti yang kita lihat dalam prestasi ekspor yang turut mencatatkan lonjakan pertumbuhan positif yang pertama dalam tempoh 10 ke 11 bulan. Jadi pertumbuhan 4.3% ini ataupun pertumbuhan yang lebih kuat ini adalah dalam jangkaan kami. Cuma kadar pertumbuhan itu adalah 2 kali ganda lebih kuat berbanding jangkaan kami dan juga pendapat di pasaran. Bila kita lihat data API ini, memang kita dapati selain pertumbuhan pengeluaran yang lebih kuat dalam sektor domestik seperti makanan dan kenderaan, kita dapati peningkatan pengeluaran bagi sektor-sektor yang berasaskan ekspor seperti pembuatan bahan kimia dan getah dan juga peralatan komputer turut mencatat pertumbuhan positif. Dan ini menjadi punca kenapa kita lihat prestasi pengeluaran lebih baik. Dan tidak dinafikan juga mungkin akan ada terdapat kesan daripada tahun baru Cina yang jatuh pada bulan Januari tahun lepas yang turut sama melonjak kepada pertumbuhan yang lebih baik untuk Januari tahun ini kerana kiraan dibuat adalah berasaskan perubahan bagi tempoh 12 bulan yang lalu. Saya kira dengan peningkatan lebih baik, kita boleh katakan ekonomi Malaysia telah mendapat efek atau kesan yang positif daripada pemulihan sektor perdagangan luar lah, kalau kita lihat pada pertumbuhan IPI dan juga ekspor yang lebih baik. DOSM juga telah mengeluarkan iaitu antara data terkini perdagangan borong dan runcit pada bulan Januari. Adakah antara aktiviti perdagangan dalam negeri menunjukkan peningkatan yang baik dalam bulan Januari? Seperti yang kita lihat dalam keluaran industri, mungkin Muiz boleh jelaskan lebih sedikit mengenai prestasi borong runcit yang menjadi kayu ukur kepada keadaan perbelanjaan pengguna. Ya, kalau kita lihat data distributed trade, dia terdapat 3 komponen utama iaitu perdagangan runcit dan borong serta pembelian ataupun perbelanjaan melibatkan kenderaan bermotor. Bagi bulan Januari secara keseluruhan distributed trade ni meningkat lebih kuat pada kadar 5.4% yang ini disokong oleh lonjakan yang lebih baik khususnya bagi perbelanjaan kenderaan bermotor. Yang mana kita lihat peningkatan 16% ini adalah lebih 2 kali ganda lebih pesat berbanding hampir 6% yang dicatat pada bulan Disember. Dan ini selari atau disokong dengan peningkatan pengeluaran yang lebih baik bagi sektor ataupun kenderaan bermotor yang saya nyatakan tadi dalam pembincangan mengenai IPI. Selain itu, dagangan borong turut sama melonjak lebih baik kerana ia berkembang lebih laju pada kadar 5.5% yang mana paras jualan adalah 1.22% lebih tinggi berbanding bulan sebelumnya. Cuma bagi sektor ketiga dalam data distributive trade ini menunjukkan perbelanjaan pengguna nampaknya lebih perlahan pada kadar kerana peningkatan perbelanjaan runcit adalah lebih perlahan pada kadar 2.6% iaitu paras yang terendah dalam tempoh lebih daripada 2 tahun. Walaupun pertumbuhan masih kekal positif, kami lihat pertumbuhan lebih perlahan ini selari dengan sentimen pengguna yang terus menyatakan kebimbangan dengan tekanan kenaikan harga barang. Selain itu, saya berpendapat mungkin terdapat kesan daripada pengenalan cukai 10% bagi import barang bernilai rendah yang mula dikuatkuasakan pada bulan Januari kerana laporan daripada contohnya Grips Intelligence menyatakan jumlah dagangan atas talian purata hariannya telah mencatatkan penurunan lebih daripada 50% bagi tempoh 2 bulan pertama tahun ini. Dan Muiz ada sebut tentang iaitu kadar kenaikan cukai SST. Kita akan pergi sebentar saja lagi kepada perkara itu. Kalau Muiz boleh rumuskanlah secara umum bila kita lihat prestasi terkini ekonomi negara pada bulan 1 ini mengambil kira data-data seperti perdagangan luar dan tempatan serta pengeluaran industri dan keadaan pasaran buruh. Adakah boleh kita rumuskan momentum ekonomi pada tahun ini dikatakan akan bertambah baik berbanding suku keempat 2023?
Ya, bila kita lihat mengenai momentum pertumbuhan ekonomi, pertama sekali kita lihat dari segi indeks pelopor ataupun leading index yang mengambil kira data-data seperti jumlah pendaftaran perniagaan, termasuk juga jumlah unit rumah yang diluluskan, memang ada menunjukkan trend ekonomi dijangka akan bertambah baik bagi tempoh akan datang. Dan sejak daripada separuh kedua tahun lalu kami memang ada menjangkakan akan berlaku pemulihan dari segi khususnya perdagangan luar, melihat kepada trend yang lebih baik bagi jualan semikonduktor ataupun pasaran E&E di peringkat antarabangsa. Selari dengan jangkaan ini, saya boleh katakan data bulan Januari melihat kepada pertumbuhan IPI yang lebih baik, ekspor yang lebih baik dan juga keseluruhan peningkatan distributive trade yang saya nyatakan tadi turut menunjukkan pertumbuhan adalah lebih baik berbanding bulan sebelumnya, dan ini menggambarkan momentum ekonomi pada bulan pertama tahun ini menunjukkan peningkatan lebih baik berbanding suku keempat tahun lalu. Selain itu, memang kalau kita lihat dari segi keadaan pasaran buruh, ianya masih kekal positif, lebih ramai individu yang menyertai pasaran pekerjaan, dan dengan pertumbuhan ekonomi lebih banyak individu yang telah digajikan. Ini memberi asas kepada kenapa kita menyangkakan jumlah perbelanjaan pengguna akan terus meningkat. Cuma tidak dinafikan terdapat kebimbangan melihat kepada keadaan di luar seperti tekanan geopolitik di Timur Tengah dan juga pertembungan ataupun perang dagangan antara Amerika Syarikat dan China yang mungkin akan memberi kesan negatif kepada pertumbuhan dagangan. Namun seperti yang saya nyatakan, ekspor Malaysia telah mula memulih selari dengan prestasi pemulihan ekspor yang turut dicatat oleh negara serantau seperti Taiwan dan juga Korea Selatan. Seperti yang Muiz kata tadi bahawa iaitu antara prestasi ekonomi daripada segi perbelanjaan pengguna akan terus meningkat walaupun kita harus tetap teliti daripada faktor luaran yang akan mempengaruhi sebahagian besar ataupun sebahagian kecil daripada ekonomi tempatan daripada ketegangan geopolitik termasuk juga dengan iaitu perdagangan antara Amerika Syarikat dan juga China, namun dengan prestasi ekspor mungkin akan menjadi pemacu kepada ekonomi. Jadi apa pula jangkaan Muiz mengenai prestasi perdagangan luar negeri dan aktiviti ekonomi tempatan umumnya bagi bulan Februari? Adakah kita akan dapat lihat momentum yang positif ini akan berterusan dalam bulan-bulan akan datang? Sebut tentang bulan Februari, saya menjangkakan mungkin akan ada sedikit prestasi yang lebih perlahan, khususnya melibatkan kepada prestasi dagangan luar. Kerana pertama sekali, bila kita lihat dari segi prestasi dagangan bulan Februari yang dilaporkan oleh Taiwan dan juga Korea Selatan, pertumbuhannya adalah lebih perlahan. Melihat kepada penglibatan Malaysia dalam aktiviti perdagangan ataupun perbuatan di peringkat selantau dan juga antarabangsa, kita percaya mungkin trend ini akan terus sama dilaporkan, iaitu pertumbuhan yang lebih perlahan pada bulan Februari. Dan juga seperti yang saya nyatakan tadi, bila kita ambil kira kesan musim ataupun seasonal effect disebabkan oleh sambutan Tahun Baru Cina yang jatuh pada bulan Januari, dan pada tahun ini pula ini jatuh pada bulan Februari, kemungkinan besar data ini adalah antara punca kenapa data perdagangan nampaknya lebih perlahan pada bulan Februari. Namun saya masih menjangkakan akan terdapat sedikit pertumbuhan kerana kita lihat terdapat tanda-tanda pemulihan bagi sektor ekspor barangan elektrik dan elektronik selain daripada aktiviti pengeluaran yang lebih baik seperti yang kita lihat dalam data IPI bulan Januari. Walaupun Februari mungkin akan menunjuk kesan musim, kita masih menjangka secara umumnya prestasi dagangan akan terus memulih, dan ini adalah antara punca kenapa kita menjangka pertumbuhan ekonomi akan dijangkakan lebih baik. Pada masa sama, kalau kita lihat dari segi aktiviti peningkatan IPI yang lebih baik, ini menunjukkan pengeluar juga telah mula meningkatkan aktiviti pengeluaran, kerana kita dapati laporan PMI turut menyatakan pengeluar telah mula membina semula inventory ataupun stok barangan input bagi memenuhi permintaan yang dijangka akan semakin pulih. Malah laporan PMI masih menyatakan pengeluar tempatan menggambarkan keyakinan keadaan permintaan akan terus memulih. Jadi bila kita lihat dalam secara umumnya, aktiviti domestik juga dijangka akan terus bertambah baik dengan melihat kepada keadaan pasaran buruh yang masih kekal positif, di mana kadar pengangguran terus kekal pada paras rendah, iaitu pada 3.3%.
Dan Muiz juga ada katakan tadi iaitu pertumbuhan runcit akan lebih sederhana. Kalau kita lihat kepada SST yang turut dikatakan tadi, bagaimana pula dengan kesan kenaikan cukai ini yang dinaikkan daripada 6 ke 8%? Ada yang mengatakan kenaikan cukai ini akan menyebabkan harga barang akan dinaikkan, akan diturun kepada konsumer. Mungkin ada barang pun sudah dinaikkan. Adakah Muiz bersetuju dengan pendapat ini? Kalau kita lihat kebanyakan yang pengguna juga bimbang dengan kos inflasi, kenaikan kos sara hidup akibat subsidi yang akan dilaksanakan, rasionalisasi subsidi yang akan dilaksanakan. Adakah Malaysia rakyat perlu bersedia dengan perbelanjaan domestik akan lebih perlahan sekiranya sentimen pengguna tidak banyak berubah? Ya, memang antara kebimbangan saya secara peribadi melihat kepada unjuran ekonomi pada tahun ini adalah mengenai tekanan harga yang mungkin perlu dihadapi oleh para pengguna. Kini kerana kita mengambil kira kesan daripada perubahan dasar yang bakal diperkenalkan tahun ini. Selain daripada cukai import barang bernilai rendah yang saya sebutkan tadi, kami di MIDF Research sendiri mengambil kira kemungkinan akan berlaku tekanan harga daripada dua aspek utama. Yang pertama ialah dari segi tekanan harga barang makanan. Walaupun dari segi kadar inflasi makanan kami jangka akan lebih sederhana, tetapi kami berpendapat tekanan yang akan dihadapi adalah lebih tinggi berbanding sebelum pandemik. Ini kerana kalau kita lihat para pengeluar makanan masih berdepan dengan kos operasi dan juga kos pengeluaran yang lebih tinggi, walaupun data PPI ataupun harga pengeluar menunjukkan tekanan kos ini adalah lebih terkawal buat masa ini. Pada masa sama, selain daripada tekanan uh, tekanan uh, tekanan daripada makanan, seperti yang saya nyatakan tadi, kebimbangan kita ialah mengenai kesan daripada perubahan dasar melibatkan kenaikan cukai SST termasuk juga jangkaan perubahan harga minyak domestik apabila mekanisme subsidi bersasar dikuatkuasakan selain perubahan tarif bagi bil-bil utiliti. Kami menyangka inflasi akan menaik kepada 3.2% tahun ini, iaitu lebih tinggi berbanding tahun lepas dan ini akan terus memberi tekanan kepada para pengguna. Dari segi kesan langsung, kenaikan SST ini mungkin masih terlalu awal untuk kita kira. Cuma kita lihat dari perbualan di kalangan rakyat, saya percaya kebimbangan pengguna ini boleh berterusan dan sekiranya dibiarkan, yang menjadi kebimbangan utama saya ialah sekiranya lebih ramai para pengguna mula memutuskan untuk mengurangkan perbelanjaan kerana akhirnya ini akan memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi domestik, iaitu pertumbuhan yang lebih perlahan. Cuma dalam satu sudut bila kita lihat dari segi tekanan inflasi, core inflation yang lebih perlahan adalah dijelaskan oleh pemerintahan yang mungkin dijaga akan terus kekal sederhana. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Abdul Muiz Muharlim, merupakan pakar ekonomi MIDF Research kerana bantu kami untuk memahami bagaimanakah persesi ekonomi dan apakah yang patut dijangka mengenai pertumbuhan ekonomi untuk suku-suku yang akan datang dan bagaimana untuk kita bandingkan dan membuat penilaian terhadap keseluruhan iaitu rantaian ekonomi. Dan sekiranya kembali ini kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.